Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqha wa wasi' madarika 'uqulina ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin wa ya rabbal alamin, amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال قل. Pagi ini insya-Allah kita akan sambung masih lagi dalam bab al-mausul, al-mausulat al-harfiyah wal ismiyah. Bait yang ke-98 ini kita telah pun sedikit membacanya kemarin. Namun benda ini perlu diulang balik. Kemudian apa yang sebelum bait ini pun kita perlu ulang, kerana kita dalam bab mausul ni, bait-bait yang kita tengah baca ni bab daripada bait yang ke-96. 3 hari dah. 96, 97, hari ini 98. Kita tengah bincang tentang silatul mausul. Jadi bab mausulat itu umum. Di dalamnya ada hukum-hukum yang dibincangkan tentang mausul dan dibahagikan. Jadi tajuk yang besar 2-3 hari ini, termasuk hari ini, ialah masih lagi dalam bab silatul mausul. Jadi akan ulang balik. Cuma untuk hari ini, mula ni kita baca dulu bait mafhum secara langsung, kita baca syarah, tapi kena ulang balik kerana ada kaitan dengan bait 96, 97. Okey. Wa sifatun sarihatun, dan sifat sarihah. Silatu al menjadi silah, artinya menjadi silatul mausul bagi al, artinya alif lam minal mausulat al-ismiyah. Baik. Yang ni dalam perbincangan yang mana ni? Kalau kita ingat dalam bait yang ke berapa dulu kita tengok? Bait yang ke-93. Bait 93. Wa man wa ma wa al tusawi ma dhukir wa hakadha dhu inda tayyin syuhir. Tu bait yang ke-93. Kan? Jadi al. Kemudian dibincang tentang silatul mausul bagi semua. Kemudian dalam perbincangan yang kemarin, hari ini kita bincang tentang sifat sarihah. Kita bincang kemarin bait yang ke-96, 97, wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mustamilah, tu dibincang termasuk semua mausulat al-harfiyah, mausulat al-ismiyah. Nanti ana akan detailkan lagi. Dan dibincangkan juga tentang man dan ma, yang tentang silah kepada mausulnya. Tetapi tentang silah mausul kepada al-alif wal lam, dia kata, dia sebut wa sayati hukmuha. Pasal tak? Silah mausul kepada isim mausul alif lam, mausul ismi alif lam, dia tidak sama dengan silah mausul kepada yang selain alif lam. Kerana
Yang selain daripada alif lam ialah wa jumlatun aw shibhu alladhi wusil, ialah sama ada jumlah, artinya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ataupun shibhul jumlah. Itu kita baca dah kemarin dalam bait 97. Shibhul jumlah termasuk al-dharfu wal jar wal majrur, tetapi silah mausul bagi al dia sebut kemarin wa sayati hukmuha, kerana dia bukan dalam bentuk jumlah, artinya jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dia bukan dalam bentuk syibih jumlah, artinya al-dharfu wal jar wal majrur. Ambil pegang yang itu dulu supaya kita tak sesat jalan. Baik. Wa sifatun sarihatun silatu al, dan sifat sarihah. Ini kita bincang sifat sarihah, dia menjadi silatul mausul bagi alif lam, al mausulat al ismiyah. Nah, alif dan lam itu menjadi isim mausul. Nampak pelik tak? Wa kaunuha, dan keadaannya alif wal lam bi mu'rabil dengan mu'rab di kalangan af'al. So, dhabit mu'rabul af'al ialah fi'il mudhari'. Artinya terkeluar fi'il madhi. Kerana fi'il madhi mabni. Fi'il madhi mabni. Macam mana sebut kemarin. Jangankan kata dalam fi'il mudhari' masuk alif lam. Ini dia sebutkan kan, alif lam yang menjadi silah kepada mausulnya ialah fi'lun mudhari'un. Kan? Jangankan kata fi'il madhi yang mabni. Alif lam tu mausul. Yang menjadi silah kepada alif lam ialah fi'il mudhari'. Itu istilah bi mu'rabil af'al. Kerana fi'il mudhari' ialah mu'rab di kalangan fi'il. Terkeluar bi mu'rabil af'al, itu fi'il madhi. Jadi pelik. Kan? Alif lam masuk pada fi'il mudhari'. Qal, sedikit. Okey, faham yang itu dulu. Baik, apa makna sifat sarihah ni? Jadi sifatun sarihatun ni ialah kalau kita terjemah, dia makna sifat yang sarihah, jelas. Maksud jelas ni ialah khalisah min sifatil alamiyah. Itu sifat sarihah. Kita dah sebut sifat sarihah ni apa dia? Nak mengeluarkan supaya jangan kita anggap nanti masuk alif lam pada sebahagian yang berbentuk macam isim fa'il yang mana isim fa'il itu ialah syarat sifat sarihah. Contohnya macam ad-daribu, al-madrub, tetapi dia bukan sifat sarihah kerana dia lebih cenderung kepada al-alamiyah. Maknanya khalisah min sifatil alamiyah. Itu dhabit sifat sarihah yang sunyi, yang tak ada ciri-ciri sifat isim alam. Kalau dibuka dalam kitab-kitab yang lain, dia memberi contoh lawan kepada sifat sarihah. Antaranya contohnya as-sahibu. Alif lam masuk kepada as-sahibu bermakna dhu, al-abtahu, al-ajra'u. Jadi alif lam di situ ialah alif lam lit-ta'rif, bukan dimasukkan itu maksudnya. Yang bersifat isim alam bukan, kata nama khas, khas kepada penama tu. Jadi sifat sarihah sifatnya begitu, khalisah min sifatil alamiyah. Qala asy-syarihu, telah berkatalah oleh syarih, al-alif wal lam la tusalu illa bis sifatis sarihati. Bermula alif dan lam itu tidak diwasalkan, artinya la takunu silatuha, tidak adalah silahnya illa kecuali dengan sifat sarihah. Alif lam saja, alif lam mausul saja. Adapun yang lain ialah bil jumlah wa shibhuha, dengan jumlah dan syibihnya. Dalam seperti dalam bait 97, wa jumlatun wa shibhuha alladhi wusil bihi kaman 'indil ladhi ibnuhu kufil. Adapun alif lam al-mausul, yang menjadi silahnya ialah sifat sarihah.
Qala al-musannifu, telah berkatalah oleh al-musannif, tengok ada rangkul tak? Okey. Fi ba'dhi kutubihi, dalam sebahagian kitab-kitabnya. Wa a'ni bis sifati sarihah. Baik, kita ada beberapa orang yang baru join kita pagi ni nah. Selamat datanglah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada Taqiyuddin, anak murid ana dulu ni di IPG Kesah, dan Ustazah Lubna dari SMKA Yan, kalau tak silap lah, kalau tak pindah lah. Ahlan wa sahlan lah. Selamat join dengan program talaqi ini, dan untuk pengetahuan hari ini hari ke-30. Kita dah cukup sebulan dah. Alhamdulillah tanpa henti. Dan kita dah masuk dekat-dekat dengan bait yang ke-100 ini. Nah, baik. Qala al-musannifu, telah berkatalah oleh al-musannif fi ba'dhi kutubihi, dalam sebahagian kitabnya, wa a'ni, nampak tak? Wa a'ni bi sifati sarihah. Dalam matan dia tak sebutlah, sebab matan dalam bentuk bait yang susah nak terang apa itu sifat sarihah, tapi dinukilkan oleh Ibnu Aqil. Ibnu Aqil sebut, musannif kata dalam sebahagian kitabnya yang lain, wa a'ni, artinya aku maksudkan. Apa dia? Siapa maksudkan? Ibnu Malik dalam kitabnya yang lain. Bis sifati sarihati, dengan sifat sarihah itu ialah ismal fa'il, isim fa'il. Nahwu ad-daribu, contohnya ad-darib. Nampak tak? Dia dalam wazan isim fa'il, kemudian masuk alif lam. Alif lam itulah alif lam mausul. Nampak? Sebab darib sifat sarihah, isim fa'il. Wasmal maf'ul, dan isim maf'ul. Nahwu al-madrub. Kalau ad-darib itu maknanya alladhi daraba. Alladhi daraba, takdir dia. Kok mana pun kena takdir patah balik kepada asal isim mausul, yang memukul. Alladhi daraba, orang yang memukul. Sama tak dengan ad-darib? Sama. Alladhi, jadi ad-darib orang yang memukul. Tahu mana orang yang? Alif lam al-mausul. Takdiruhu alladhi daraba. Kalau isim maf'ul, wasmal maf'uli nahu al-madrub, ay alladhi duriba. Nampak tak? Al-madrub artinya orang yang dipukul. Sama tak dengan alladhi duriba? Samalah, takdiruhu alladhi duriba. Dua. Baik. Kemudian was-sifatal musyabbahata, dan sifat musyabbahah. Nahwu al-hasanul wajhi. Takdirnya apa? Al-hasanul wajhi. Buat dalam bentuk fi'il lah macam tadi. Alladhi hasuna wajhuhu. Nampak? Sama ada al-hasanul wajhi, sama. Cuma dalam sifat musyabbahah ni ada khilaf. Kita tak bincanglah kerana terlalu dalam. Ada khilaf di kalangan ulama. Adakah dia alif lam yang masuk pada sifat musyabbahah itu ialah alif lam mausul ataupun tidak? Nanti ada sedikitlah kita bagi maklumat. Alladhi hasuna wajhuhu, yang elok oleh wajahnya. Takdir. Fa kharaja, maka terkeluarlah nahwu al-Qurashi. Sebab apa al-Qurashi? Alif lam itu tidak dikira alif lam al-mausul. Kenapa? Sebab al-Qurashi dia lebih cenderung yamilu ila al-nisbati, li'annahu laysa wasfiyan walakinnahu mansuban. Dia bukan wasaf. Yang dikenakan ini sifat, wasaf itu sifat sarihah, tapi dia lebih cenderung kepada mansub, maksudnya nisbah. Walaupun ada makna yang. Al-Qurashi, yang berbangsa Quraisy. Al-Malizi, yang orang Malaysia. Al-Qadahi, yang orang Kedah. Dia ada makna yang, tapi dia lebih yamilu ila nisbah. Tak termasuk yang ini. Wal afdali, artinya ay kharaja aidan al-afdal. Sebab apa? Isim tafdil, sebab dia
Alif lam itu lebih cenderung kepada alif lam lit ta'rif, alif lam ma'rifah. Ini benda-benda yang dikeluarkan. Baik. Wa fi kaunil alif wal lam ad-dakhilataini ala sifatil musyabbahati mausulah khilaf. Nampak? Dan pada keadaan alif dan lam itu yang masuk kedua-duanya alif dan lam itu di atas sifat al-musyabbahah, iaitu sifat sarihah yang ketiga tu. Apa nama, bukan sifat sarihah yang ketiga. Sifat sarihah isim fa'il, isim maf'ul. Jadi satu lagi yang kedua sifat musyabbah. So bukan sifat musyabbah tu macam asing lah. Dibolkan sekali ya. Tak apa, kalau nak kira 3 pun okey, tak ada masalah. 1, 2, 3. Sebab yang sana tu sifat sarihah, yang ini sifat musyabbahah lain. Ikutlah, boleh lah nak kira 1, 2, 3, ataupun sifat sarihah pecah 2, isim fa'il, isim maf'ul. Yang kedua sifat musyabbahah terpulang. Yang penting poinnya ada. Baik. Dan pada keadaan alif dan lam yang masuk kedua-duanya alif dan lam itu ala sifatil musyabbahati, di atas sifat musyabbahah, mausulatan, sebagai isim mausul, khilafun, ada khilaf. Baik, kenapa ada khilaf? Khilafnya ialah dari sudut min haithul makna. Sebab apa? Cuba kita bayangkan, kita belajar isim mausul. Isim mausul dia memerlukan silatul mausul. Kenapa silatul mausul? Silatul mausul ni dia ialah sebagai pelengkap. Dia sebagai pelengkap. Jadi peranan silah, kalau dalam kitab yang lain disebut daurus silati li raf'il ibhami minal mausul. Untuk mengangkat ibham. Kalau setakat alladhi ya, tak ada silah mausul dia, tak ada sama ayat apa dia, alladhi apa? Ja'a alladhi, faham tak? Telah datang seorang yang lelaki. Ja'a alladhi, memanglah seorang datang. Apa yang dia buat? Jadi penyambung dia. Nak raf'ul ibham itu peranan silatul mausul. So hari ini anda nak tekankan tentang konsep silatul mausul tu. Ada setengah kitab disebut li raf'i ibhamil mausul. Dalam kitab, setengah kitab di negeri Arab lah. Mereka mengaji ni peringkat senawi je ni. 3 senawi, 4 senawi. Kita peringkat universiti tak belajar lagi ni benda-benda ni. Benda macam ni. Ataupun setengah tempat silatul mausul disebut jumlatun mubayyinah. Jumlah yang menyatakan, menjelaskan, ataupun jumlatun muwaddihah. Itu lagi clear. Silah mausul tu peranan dia menerangkan, menjelaskan, raf'ul ibham minal mausul, mengangkat ibham daripada mausul, mesti ada lah. Kan? Faham tak? Itu dia punya, faham dia punya konsep dia. Baik. Wa qad idtaraba. Dan sesungguhnya idtarab. Idtarab ni tak konsisten. Tak menentu. Ikhtiyari Syekh Abil Hasan bin Asfur, option pilihan Syekh Abil Hasan bin Asfur, salah seorang ulama nahwu ni, dalam masalah ni. Dalam masalah apa? Adakah alif lam yang masuk pada sifat musyabbahah, alif lam itu mausul ataupun alif lam ghairil mausul, artinya li ta'rif kali apa? Itu ittirab. And famarratan qal innaha mausulah. Sekali dia kata alif lam itu mausul, wa marrah mana'a dhalik. Sekali lagi dia kata tak, dia kata larang, jangan. Dia pun tak menentu. Apatah lagi kita. Kita lagi celaru. Dia pun macam tu. Nak abang kata, kita mengaji tahap level yang tinggi ini, dia khilaf banyak. Baik. Wa qad syadza, dan sesungguhnya sebelah syadza waslul alif wal lam, telah syadzlah
oleh menghubungkan alif dan lam itu bil fi'lil mudhari'i, dengan fi'il mudhari', seperti mana kata bait tadi ni, wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Syad. Apa makna syad? Mukhalifun lil qiyas, menyalahi qiyas bil qawaid al-lughawiyah ataupun bi qawaid al-lughah al-arabiyyah. Wa ilaihi, dan kepadanya, asyara biqaulihi, telah mengisyaratlah oleh musannif dengan katanya, wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Ana ulang lagi. Mu'rabul af'al itu dhabitnya ialah fi'il mudhari', kerana fi'il mudhari' mu'rab, terkeluar fi'il madhi, fi'il amar. Faham gitu? Wa minhu, dan sebahagiannya ialah qauluhu, kata-katanya kata syair, ma anta bil hakamit turda hukumatuhu walal asil wala dzar ra'yi wal jadali. Syahid kita ialah pada kalimah fi'il mudhari', iaitu turda, mudhari' lil majhul, mabni lil majhul, kemudian masuk alif lam, syadz. Itu dalam syair dia boleh je sebut bil mardi hukumatuhu, kan, bil mardi hukumatuhu, tapi dia sebut bil hakamil turda hukumatuhu. Dalam syair ni darurat ni lesen sah. Orang kata kalau lesen raja, bawa lori, bawa trailer, bawa apa semua boleh. Jadi syair ni dah pun juga kita sebutkan kemarin apa cerita dia. Syahid ialah pada kalimah at-turda, itulah yang dikehendaki dalam matan, wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal, masuk dalam fi'il mudhari'. Makna dak lagi. Makna sebut dah kemarin, cuma nak terang lagi. Jadi syair ini, ma anta bil hakam turda, ada cerita dia lah. Jadi cerita dia, ada seorang lelaki di kalangan Bani Adrah. Dia ni masuk kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Puji Khalifah. Dia jek Khalifah lah. Ada lah kot benda-benda yang dia nak. Waktu tu ada Jarir, ada Farazdak, ada Al-Akhtal. Puak-puak ni pakar syair belakang ni. Kan? Jadi lelaki ni tak kenal. Kata itu ialah Jarir, Farazdak, Akhtal, syu'ara ma'rufin. Syu'ara penyair-penyair yang terkenal. Jadi Abdul Malik bin Marwan kata, inilah sekalian ni. Waktu itulah Farazdak dia hentam balik, dia keji, dia hujum, dia orang kata apa? Kutuk balik lelaki tadi. Dia kata, ma anta bil hakamit turda. Dia kata, hang ni bukan lelaki yang boleh meredakan manusia, kan? Bagi orang sukalah dengan hukum hang ni. Bukanlah walal asili, keturunan hangmu bukanlah elok sangat pun, wala dzir ra'yi wal jadal, pandangan hang bukan betul sangat pun. Hang ni bukan pakar sangat pun, wala dzir ra'yi wal jadal, nak debat-debat ni. Tak apalah, tu makna. Macam biasa, syair prioritinya ialah pembuktian syahid. Baik, selesai di situ. Wa hadza, dan ini apa dia? Ini iaitu ibarat kitab kata sebut gitu, marji' dia dhamir kembali kepada menyambungkan, meletakkan alif dan lam itu pada fi'il mudhari', kan, yang mu'rab inda jumhuril basriyin makhsusun bisya'ri. Di sisi jumhur ulama Basrah hanya khas pada syair. So bila disebut bisya'ri, artinya dia darurah asy-sya'riyah. Dia kerana darurat syair. Wa za'ama al-musannifu, dan telah menyangkalah oleh al-musannif, yakni Ibnu Malik, fi ghairi hadzal kitabi, pada selain kitab ini, annahu la yakhtassu bihi. Dah Ibnu Malik kata, dia alif lam masuk pada fi'il mudhari' ni bukan khusus kepada syair, bal yajuzu fil ikhtiyar, bahkan boleh dalam ikhtiyar. Ikhtiyar ni pada ingat tak? Kita sebut dulu. Ibarat kitab bila sebut ikhtiyar. Makna dia boleh pilih, tapi ibarat kitab bila sebut fil ikhtiyar, artinya fi kalamin nathri, fin nathri, dalam kalam prosa, bukan kalam syair. Jadi musannif kata masuk alif lam pada fi'il mudhari' bukan dalam syair pun boleh.
Baik, faham, dengar dua. Kalimah fil ikhtiyar ni tuan-tuan, kita kena faham dia punya ibarat dia. Kalau setengah, dia ada dua makna. Satu, kalau di sini bila disebut fil ikhtiyar artinya fin nathri. Dalam kalam biasa, bukan syair. Ada fil ikhtiyar bermaksud al-awla, lebih awla pun ada juga. Mana dia contoh? Ingat tak kita belajar dulu dalam bab al-mu'rab wal mabni ka al-ma'rifah wan nakirah. Al-ma'rifah wan nakirah kata tak silap. Dalam bait yang ke-63, ingat tak? Dia kata apa? Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil wa fi ikhtiyarin, dia kata. Al-ikhtiyar di situ bermakna al-awla, bukan bermakna fin nathri. So ada dua makna. So kena faham ibarat kita. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta ay yaji'al muttasil. Yang lebih awla tak boleh datangkan dhamir itu munfasil kalau boleh datangkan dengan muttasil. Itu dalam bait 63. So makna ikhtiyar dalam bait itu bermakna al-awla. Adapun di sini al-ikhtiyar bermakna fin nathri ay fi kalamin nathri. Itu sangkaan musannif. Wa qad jaa wasluha, dan sesungguhnya telah datanglah oleh wasluha, wasalnya artinya dijadikan alif dan lam itu menjadi, yang menjadi silahnya ialah bil jumlatil ismiyati. Silah maksudnya jumlah ismiyah. Wa bil zarfi, dan silah mausul bagi alif lam artinya masuk kepada zaraf, yakni lagi pelik. Syudzuzan, hal keadaan syadz ay mukhalifun lil qiyas. Faminal awwali, dan maka yang pertama artinya misalul awal, yang masuk, yang menjadi silatul mausul kepada alif dan lam, artinya alif lam masuk kepada jumlah ismiyah. Contohnya ini, qauluhu, katanya kata syair, minal qaumir rasulullahi minhum lahum danat riqabu bani ma'ad. Daripada kaum, nampak tak? Dia masuk kepada jumlah ismiyah. Mana dia jumlah ismiyah? Ar-Rasulullah minhum. Ar-Rasulullah tu ar-Rasul mubtada, Rasul mudhaf, Allah mudhaf ilaih. Jumlah minhum khabar jumlah, khabar syibih jumlah. So masuk alif lam pada situ. So kalau masuk alif lam, ar-Rasulullah minhum maknanya alladzina Rasulullahi minhum, yang orang-orang yang adalah Rasulullah itu di kalangan mereka. So pelik tak? Peliklah, syudzuz. Masuk alif lam kepada jumlah ismiyah. Tu jumlah ismiyah tu ar-Rasulullah minhum, masuk alif lam pada jumlah tu. Tak faham apa? Masuk pada ismiyah ni besar. Anu isu lain, ini isu isim mausulat yang lain. Mausulat yang lain. Dia masuk kepada, bukan lila ma'rifah. Ma'rifah itu maudun akhar, tajuk yang lain. Ini masuk kepada jumlah ismiyah. Masuk kepada jumlah ismiyah. Sebab biasanya pegang yang asal. Alif lam itu yang menjadi silahnya hanyalah sifat sorihah. Kalau masuk pada sifat musyabahah pun sudah khilaf, apatah lagi masuk kepada fi'il mudhari', apatah lagi masuk kepada jumlah ismiyah, apatah lagi masuk kepada zaraf. Tengok. Apa makna minal qaumir Rasulullah minhum? Di antara kaum yang bermula adalah Rasulullah itu di kalangan mereka, lahum danat, bagi mereka itu danat ay khada'at riqabu bani ma'ad, tunduklah leher bani ma'ad, maksudnya menghormati. Itu dia sudah makna lah, tak apa banyak tu je, kita cerita makna dia. Wa minas tsani, dan yang kedua. Mana dia? Oh, terlajak dah. Faminal awal. Okey. Sikit je. Wa minas tsani, dan dari yang kedua artinya
Contoh yang kedua, alif lam masuk kepada zaraf dan zaraf itu menjadi silah kepada dia. Soalnya ialah qaul syair, man la yazalu syakiran 'alal ma'ah. Tu dia masuk pada zaraf tu. Ma'a tu masuk alif lam. Apa makna 'alal ma'ah? 'alal ladzina ma'ahu, 'alal ladzina ma'ahu. Alif lam kan mausul. Man la yazalu syakiran, makna mereka yang sentiasa bersyukur, 'alal ma'ah, di atas benda orang-orang yang ada bersamanya, fahuwa harin, dia layak bi'aisyatin, hidup zati sa'ah, dalam keluasan, kesenangan, kekayaan. So yang ini kan ada dalam ayat Quran surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum. Jadi soalannya dia iktibas daripada ayat Quran tu, makna man la yazalu syakiran 'alal ma'ah fahuwa harin bi'aisyatin zati sa'ah. Nampak tak masuk alif lam pada al-ma'ah? Ini semua syadz, mukhalifun lil qiyas. Baik, begini. Sampai di sini, nanti kita akan masuk bait yang ke-99. Tak ada masalah, bait ke-99 kita boleh baca. Tapi anda tak puas hati selagi anda tak combinekan balik keseluruhan permasalahan. Maksudnya, kita sedang membicarakan tentang silatul mausul. Bermula daripada bait yang ke-96 kita bincang wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mushtamilah. Baik, pagi ni dalam berbaki masa ni untuk memantapkan lagi kefahaman kita tentang silatul mausul, kita ulang kaji bait yang ke-96. Kita ulang kaji ke belakang. Jadi tak ada makna kita terlalu laju bangga seronok nak habis dah kitab ni, nak habis dah. Jadi kaedah dia, baca 3 kitab yang berbeza dengan satu kitab 3 kali berulang, afdal satu kitab yang sama tapi ulang 3 kali. 3 kali tu nak compare dengan 3 buah kitab. Kalau 10 kali ulang lagi baguslah. Mantap. Dia kena ulang. Baik. Jadi begini. Cuba lihat ke belakang balik bait yang ke-96. Ni ulang kaji sebab dia ada kaitan sampai kepada bait yang kita baca tadi. Bait yang ke-98 dia ada kaitan. Sebelum kita pergi jauh tu kita kena clear dulu. Baik, tak ada masalah, kita ulang balik. Cuba cari bait yang ke-96. Sebab dalam bait yang ke-96 itu, dalam PDF kitab itu dia letakkan tajuk silatul mausul. Mana bermula bab silatul mausul ni dari situ. Baik. Disebut dulu wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mushtamilah. Dalam bait ni tuan-tuan dan puan-puan, dia kata semuanya itu kalau nak ikut termasuk pada zahir kalam musannif. Ini kita nak buat ta'liqat sikit dengan apa yang disebut oleh muhaqqiq syarah kepada Alfiyah ialah Ibnu Aqil. Syarh Ibnu Aqil. Muhaqqiq bagi Alfiyah dan syarah Ibnu Aqil ialah muhaqqiq dia Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ni dia tahqiq kitab Syudhuruz Zahab, kitab syarah Ibnu Aqil, kitab Awdahul Masalik, kitab semua Qatrun Nada, Ubalus Sada, dia tahqiq. Jadi bagi muhaqqiq ada sesuatu yang dia perhatikan. Sebagai contoh, dalam bait 96 yang duk cerita bab silatul mausul tu, dia sebut, musannif sebut kulluha yalzamu ba'dahu silah. Tak apalah dalam syatrul awal. Semuanya artinya soalannya termasuk al-mausulatil ismiyah wal mausulatil harfiyah. Mausul di kalangan isim dan mausul di kalangan huruf. Dan mausul di kalangan huruf kita dah pun pelajari. Walaupun mausulat al-harfiyah tidak disebut dalam alfiyah. Sebab apa? Ibn Malik ni dia mulakan dengan isim mausul, dia disebut mausulatul asma. Isim-isim di kalangan isim, mausul-mausul di kalangan isim saja. Mausulul asma'il ladzil unthallati
dia tak sebut pun mausulat al-harfiyah. Okey, dalam bait 96 ni tuan-tuan dan puan, bila musannif sebut, Ibnu Malik sebut semuanya yalzamu ba'dahu silah, melazimi setelahnya silah itu, artinya termasuk semua. Termasuk mausulatul ismiyah, termasuk mausulatul harfiyah. Tetapi bila dia buat sifat semuanya itu, mausulat itu sifat dia ala dhamirin laiqin mustamilah, di atas dhamir yang layak, yang melengkapi. So yang tu ada problem. Ini ta'liq daripada muhaqqiq. Kita kena faham. Cuba tengok depan kitab tu, muhaqqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, kitab Minhatul Jalil bi tahqiq syarh Ibn Aqil. Sebab apa? Marji' bait ini, bait sebenarnya ni, dengar baik-baik Irfan dan tuan-tuan dhabit elok-elok ni, bagi faham. Kalau kita baca seri, kita tak faham kedudukan pun tak bagus juga. Kita kena faham. Marji' dia, kalau kita tengok di bawah tu, seolahnya mausulat al-ismiyah sahaja sepatutnya. Sebab apa? Gini, kalau dia sebut semuanya melazimi setelahnya silah, artinya akan ada silatul mausul, tak apalah, satu syatur awal. Tapi bila dikaitkan ala dhamirin laiqin mustamilah, ada problem. Bukan dia silap. Problemnya ialah mausulat al-ismiyah yahtaj ila silatil mausul wa aid dan aid. Jadi ringkas sebut dia berhajat kepada silah. Silah itu jumlah yang setelah mausul itu, dan juga aid, dhamir dalam tu. Sama ada dhamirnya barizun atau mustatirun. Kan? Faham tak? Tetapi bila dia pukul rata begini, sedangkan mausulatul harfiyah la yahtaj ila dhamirin. Dia tak perlu kepada dhamir atau aidin. Dia memadai dah. Jadi di situlah. Sebab itu kita tengok di bawah, wa marji'uhu al-mausulat al-ismiyah wahdaha khilafan li ta'mim syarih. Syarih pun sama juga kata muhaqqiq ni. Bercanggah dengan apa yang telah diumumkan oleh syarih. Syarih ni siapa? Ibnu Aqil. Ibnu Aqil pun pukul rata. Sebenarnya tak begitu. Yang dimaksudkan dalam bait ini hanyalah, kalau bagi Ibnu Malik, mausulatul ismiyah sahaja. Sedangkan syarih sebut pukul rata. Artinya mausulatul harfiyah pun seolahnya memang mausulatul harfiyah juga berhajat kepada silatul mausul, tapi dia tidak berhajat kepada aid seperti mana mausulatul ismiyah yang berhajat kepada silatul mausul dan berhajat kepada aid ataupun dhamir. Faham ke ni? Tenang, pelan-pelan kita faham. Sebab tu anak kata kita kena ulang balik sekali-sekala, sebab dia ada kaitan dengan yang tadi kita baca. Biar kita nampak gambarannya secara menyeluruh, holistik. Nahu ni dia bersifat holistik. Dia bersifat holistik, menyeluruh. Baik, kita slow-slow. Baiklah. Kemudian tuan-tuan, kalau kita baca lagi lah, kita baca balik kan. Setelah bait yang ke-96 itu, kan, wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin laiqin mustamilah. So seperti mana konflik pemahaman yang kita terangkan tadi, yang sebenarnya bait itu dituju kepada mausulatul ismiyah, barulah melengkapi kehendak dua syatar, asy-syatrul awal wa asy-syatrul tsani. Sedangkan dia tidak melengkapi mausulat al-harfiyah, kerana mausulatul harfiyah yahtaj faqat ila silatil mausul, silah kepada mausul. Faham? Tetapi wala yahtaj ila dhamirin aw aidin. Kenapa dia tidak berhajat kepada dhamir ataupun aid? Sebab apa? Sebab dia dah komplit dah situ. Baik. Kalau nak lebih faham lagi, cerita dia beginilah. Anak ada sedikit buat catatan lah, kalau boleh kita kongsikan. Antara sebab mausulatul harfiyah, dia tak berhajat kepada aid ataupun dhamir yarji' ilal mausul, seperti yang berhajat mausulatul ismiyah kepada silah dan
Aid, yang mana aid itulah dhamir yang kembali kepada mausul. Sebab apa? Dalam kitab yang lain, dalam poin yang lain dia sebut sebab al-mausul al-harfi dia mesti dia panggil, sebab itu ada setengah kitab dia panggil apa nama, hurufus sabki. Tu huruf mausul tu anna kai malau yang dikatakan mausulat al-harfiah tu dia panggil hurufus sabki. Bukan huruf awal. As-sabki ni ialah insibak. Insibak ni sesuatu yang diserasikan. Kalau besi kita bakar dia, kita cairkan dia, dia bersedaging semua benda. Dia bersedaging semua benda. Artinya benda yang duduk setelah al-mausulatul harfiah sama ada anna, kai, ma dan lau, dia yansabiku ataupun udhiba, dicairkan, dibuang segala asyawaib dengan jumlah yang terletak selepas mereka, selepas selepas anna, selepas kai, selepas ma dan selepas lau. Sebab itu dalam hal ini al-mausulatul harfiyah berbeza dengan mausulatul ismiyah, ialah mausulatul harfiyah dia oleh kerana komplit dah ayat dia setelah itu membolehkan dia untuk yu'awwil bi masdarin, dia ada takwil masdar. Sebab apa? Dia dah lengkap ayat dia. Semuanya takwil masdar. Oleh kerana bila boleh takwil masdar, la yahtaj ila ini dia munsabik. Baik itu dalam tempat yang lain ini maklumat tambahan lah. Faidatun lah. Ataupun al-fawaid. Dia panggil hurufus sabki. Hurufus sabki. Sebab kalau dia tidak bersedaging silah dia yang merupakan apa nama, yang kita katakan silah tu, jumlah selepas anna, kai, ma dan lau, kalau dia tak bersedaging dengan huruf yang dikatakan al-mausulatul harfiah tu kan, dia macam tak ada nilai. Lama kanat laha qimah, tak ada nilai. So bila dia bersedaging, baik tu taraf dia mausulatul harfiah. Nampak ada perbezaan dengan mausulat al-ismiyah. Adapun mausulat al-ismiyah sebaliknya, dia tidak bersedaging dengan isim mausul. Dia hanya hantar wakil. Wakil dia apa dia? Sama ada dhamir baris dalam silah mausul kembali kepada isim mausul, ataupun dhamir mustatir dalam tu kembali kepada silah apa nama, isim mausul. Al-mausulat al-ismiyah. Tu macam mana kita nak faham? Banyak tu. Boleh faham tuan-tuan insya-Allah pelan-pelan. Itu di antara kita kata justifikasi lah kenapa ada perbezaan antara mausulat harfiah dan mausulat al-ismiyah. Baik. Itu satu yang perlu kita take note. Contoh yang lain tu dalam syarah tuan-tuan boleh baca sendiri. Baik. Yang kedua yang perlu kita beri perhatian ialah bait yang ke-97. Bait yang sebelum kita baca hari ini. Hari ini kita baca 98. Nah, bila kita ulang ni kita tak bacalah sebiji-sebiji dah. Kita ambil mafhum dia saja. Baik, tuan-tuan cuba tengok bait yang ke-97, apa yang disebut wa jumlatun aw shibhuha alladhi wusil. So bait ini ialah kesinambungan bait tadi 96. Apa kata musannif, apa kata matin, dan jumlah ataupun syibihnya, syibih jumlah alladhi wusil ay wusila bihi, yang dibuat silah dengannya itu. Sama ada jumlah ataupun syibihnya, syibih jumlah. Faham? Kalau jumlah ialah jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah. Dan syarat jumlah, kita ingat, kita kena faham kemarin, mesti jumlah itu khabariyatun walaysat insya'iyatan. Mesti jumlah yang khabari. In term of, dari sudut yang lain, maksudnya dia jumlah, sama ada jumlah ismiyah, khabariyah, jumlah ismiyah, jumlah fi'aliyah, tapi dari sudut yang lain, dia ialah khabariyah. Dalam arti kata yang lain, dia bukan laisat jumlatan insya'iyatan. Sebab apa?
Kerana jumlah khabariyah itu, jumlah insya'iyah itu tidak ada kekuatan seperti mana jumlah khabariyah. Jumlah insya'iyah ni dia tak ada sebab dia macam dikira diletakkan di tempat orang yang jahil, tak tahu. Faham tak jumlah khabariyah, jumlah insya'iyah? Jumlah khabariyah ni cerita fi'il madhi ke, jumlah fi'liyah ke, ataupun mubtada khabar ke, cerita. Muhammad telah berdiri, Muhammad ialah orang yang berdiri, cerita. Itu jumlah khabariyah. Tapi kalau insya'iyah, ada tak kekuatan macam jumlah khabariyah? Tidak ada. Sebagai contoh, insya'iyah ni macam talab, ataupun ta'jub. Contohlah kalau talab, kan? Ja'anil ladhi idribhu, kan? Ja'anil ladhi idribhu. Itu ialah jumlah bukan jumlah dia jumlah khabariyah. Dia insya'iyah kerana dia talab. Kan dia ada talab, dia ada amrun, dia ada ta'ajub, dia ada tamani, apa semua tu termasuk dalam insya'i, jumlah insya'iyah. Dan jumlah insya'iyah sebab dia tak sekuat jumlah khabariyah kerana lima fi al-insya'iyah ma'nal ibham. Kalau contoh-contoh macam contoh ja'anil ladzi ma ahsanahu. Telah datanglah akan daku oleh orang yang alangkah indahnya. Jadi ta'ajub termasuk dalam jumlah insya'iyah, bukan jumlah khabariyah. Kenapa dia tak boleh jadi silatul mausul kepada alladzi? Sebab li'annal muta'ajjibu, kerana orang yang ta'ajub ni dia jahilun fil asli. Asalnya dia orang yang jahil. Dia tak tahu. Eloknya tu. Dia seolahnya baru tahu. Sedangkan yang jumlah khabarah ni benda yang dah confirm. Samalah macam kita sebut ja'anil ladhi idribhu. Dia bimanzilatil jahil. Di tempat orang yang jahil. Pasal apa? Telah datanglah akan daku oleh orang yang idribhu, pukulakannya. Benda baru nak buat. Confirm tak? Tak confirm. So dia seolahnya bimanzilatil jahil. Itu dari sudut yang lebih kita kata detail lah. Sebab tu Ana ulang balik ni supaya kita betul-betul faham. Jangan kita asyik nak laju je, kita tak tahu kaitan yang sebelum. Baik, itu yang disebut dalam matan. Wa jumlatun, dan jumlah mafhum mukhalifnya ialah laisat jumlatan insya'iyah. Bukan jumlah insya'iyah, tapi jumlah khabariyah. Habis. Ataupun aw shibhuha, atau syibihnya, syibih bagi jumlah, iaitulah az-zarfu wal jar wal majrur. Baik. Makanya ada 4 lah benda yang menjadi silah kepada mausul, sama ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur dan dharaf. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah termasuk dalam jumlah. Jar majrur dharaf termasuk dalam syibhul jumlah. So apa masalah syibhul jumlah? Apa masalah zaraf dan jar majrur? Ingat. Dalam syarah dia sebut disyaratkan. Kalau kita tengok lepas pada tu, jauh juga. Disyaratkan fi dzarfi wal jar wal majrur ay yakuna tammaini, mesti tam. Ibarat sebut macam tu ya, ibarat kita kan. Tam ni apa dia? Lengkap. Kan? Kalau kita kita sebut ja'al ladzi bika, kita tak tahu apa, kita kata lengkap yang ni pun. Lengkap kan? Apa masalahnya? Ada masalah. Baik. Untuk memaham yang ini, dengarkan baik-baik. Ini pun nak kena jelaskan juga, Pan. Dengar baik. Dalam matan dia sebut wa jumlatun aw shibhal ladzi wusil. Banyak tu, syatrul awal. Tu bait yang ke-97. Dalam syarah dia sebut, syarah melengkapkan lagi maksud. Yang boleh jadi silah kepada mausul ialah jumlah ataupun syibih jumlah, dan syibih jumlah itu ialah itu bermaksud zaraf dan jar majrur, di mana zaraf dan jar majrur itu an yakuna tammain, mesti tam kedua-duanya. Dia sebut ringkas aja tammain, sedap je kita baca. Lepas tu dia jelaskan sikit.
Wal ma'niyu bitam ay yakuna fil wasli bihi faidatun, dan makna tam yang disebut dalam ta'rif tadi ay yakuna tammain itu makna bitam bahawa adalah pada wasalnya itu, artinya pada kita buat silah dan mausul kepada isim mausul itu, dengannya itu faidatun, ada faedah. Ada faedah ni apa dia? Boleh difahami makna. Contoh, tolong rujuk balik tuan-tuan ke surat kalau dalam ke kitab yang Darut Talaiq ni muka surat 127. Tengok balik bait yang ke-96 pada syarah dia, wa yushtaratu fi dzarfi. Bait yang ke okey. Bait ke-97, maafkan ana, afwan. Bait ke-97, tengok pada syarah Ibnu Aqil, wa yushtaratu fi dzarfi. Tengok di situ. Dalam PDF muka surat 157. Nampak? Dan disyaratkan pada zaraf dan jar majrur bla 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 tu yang nak baca dah. Kemudian dia bagi contoh, ja'alladzi 'indaka. Ja'alladzi 'indaka walladzi fid dar. Artinya ja'alladzi 'indaka walladzi ja'a wa ja'alladzi fid dar. Kalau contoh ja'alladzi 'indaka tam tak? Makna apa ja'alladzi 'indaka? Ja'a alladhi yakunu 'indaka. Takdir dia. Nampak? Telah datanglah oleh orang yang adalah yang duduk dekat kamu. Telah datanglah oleh orang yang duduk. Siapa yang datang ni? Alladhi yakunu 'indak, yang berada di sisi kamu. Tam tak? Tam lah. Faham? Kemudian kalau kita sebut lagi, itu contoh untuk zarf. Ja'alladhi, contoh yang kedua, alladhi fid dar. Apa makna ja'alladhi fid dar? Samalah. Ja'alladhi yakunu fid dar. Ingat, dalam keadaan biasa, al-zarf wal madruf, al-jar wal majrur, mesti ada tempat at-ta'alluq dia. Dan tempat ta'alluq dia ialah fi'il ataupun isim. Mustaqirrun ataupun istaqara. Mustaqirrun, yastaqirru, yakunu, kainun itu dia orang sebut al-kaunul am. Kaunul am ni mendatang apa pula dah ya Allah gini. Anda tak pakai whiteboard dah, anda tak pakai yang tulis-tulis ni. Anda nak suruh antum bayang saja, gunakan kekuatan akal dan minda. Bayangkan whiteboard, anda tulis az-zarfu, abah tulis az-zaraf, lepas tu jar wal majrur. Jar wal majrur. Zaraf jar majrur ni dia pecah dua. Satu dia panggil tam, syarat dia tu. Satu tam, zaraf madruf, jar majrur yang tam. Satu lagi lawan tam dia, naqis lah. Dalam tam itu, maksud tam, kalau tuan-tuan nak mendalam apa yang dikatakan oleh musannif ni, oleh Ibn Malik ni, apa nama, yushtaratu fi dzarf wal jar wal majrur ay yakuna tammain, fahamkan yang ini. So, tam. Apa ta'rif tam? Dharaf madruf jar majrur tam. Tam ni huwa alladhi idza 'ulliqa bil kaunil 'am afada ma'nan. Kalau tempat ta'alluq dia kan digunakan dengan al-kaunul 'am. Kaunul 'am ni benda yang umum macam yang anda sebut tadi. Yakunu, kainun, istaqarra. Dan itu dipanggil istilah dia al-kaunul 'am. Sebab al-kaunul khas dia sebut dengan makna kalimah yang khas bagi dia. Okey, tentu kita tak faham kalau kita terang begitu aja. Sekarang kita lihat contoh kan. Dalam contoh ja'alladzi 'indaka, untuk mengesahkan bahwasanya 'indaka itu Irfan boleh menjadi silatul mausul bagi alladzi. Fiddar, 'indaka zaraf. Fiddar pula jar majrur. Untuk membolehkan jar majrur itu menjadi silah kepada
fi, alladhi. Syaratnya pada tam. Tam ini apabila kita gunakan al-kaunul am, maknanya tempat ta'aluk. Idza ulliqa bil kaunil am, kita tempat ta'aluk dia benda yang umum pun afada maknan, boleh difaham makna, sahlah dia untuk menjadi silatul mausul. Contohnya apa dia? Kaunul am. Tadi ya. Kainun yakunu, itu kaunul am. Dah boleh faham dah. Jaa alladhi indaka, telah datanglah alladhi, ay alladhi yakunu indaka. Tempat ta'aluk dia yakunu tu kaunul am, benda yang umum. Telah datanglah oleh orang yang adalah orang itu dekat dengan kamu. Faham lagi? Itulah dia dipanggil al-kaunul am. Ataupun jaa alladhi yastaqiru indaka, itu umum. Yakunu tu pada takdir. Takdir saja, pada takdir, tak ada di dalam tulisan. Nampak tak? Tapi dalam hukum indaka itulah silatul mausul bagi al-ladhi. Fiddar itulah silah mausul bagi al-ladhi. Apa masalahnya? Masalah cuba tengok di hujung perenggan ini. Fa illam yakuna tamain. Nampak? Dan jika adalah tidak kedua-duanya itu sama ada dharaf atau jar majrur tam. Dalam arti kata, kan, dia tak boleh dibuat tempat ta'aluk dia dengan al-kaunul am. Kalau buat dengan al-kaunul am, ma afada faidatan, tak boleh nak difahami. Dia kena buat dengan al-kaunul khas. Ketika itu dia tidak sah menjadi silatul mausul bagi alladhi. Contoh dia apa dia? Cuba tengok tu. Jaa alladhi bika. Jaa alladhi bika. Bika tu ialah dia naqis. Dia jadi naqis. Jaa alladhi bika naqis. Sebab apa? Kalau kita guna al-kaunul am, jaa alladhi yakunu bika. Apa dia? Itu kaunul am. So dia terpaksa menggunakan kaunul khas. Contohnya, jaa alladhi, telah datanglah oleh orang yang yathiqu bika. Orang yang percaya dengan hang. Itu kaunul khas. Digunakan tempat ta'aluk dia dengan fi'il yang khas. Fi'il perbuatan khas. Siapa dia yang main ni? Adalah ia dengan kau. Apa dia? Ketika itu tidak sah dia menjadi silatul mausul bagi alladhi. Sebab dia naqis. Majrur yang, jar majrur yang naqis. Dia syarat dia zarah ataupun jar majrur yang tamaini. Tamaini ay afada faidatan idza ulliqa, apabila ditaklukkan bil kaunil am. Hak ni nak kena buat dengan kaun al khas. Faham tak? Itu maksud dia. Udah. Kau parah ni. Allahu Akbar. Sebab itu anak kata, kita tak boleh sekali lalu kemarin ni. Kita kena mantapkan lagi dengan pemahaman hari ni. Itu yang dimaksudkan dalam matan tu. Memang poin tujuan kita baca talaqi ini untuk memahami bait-bait alfiyah. Jadi kita kena tekankan dalam kehendak musannif tu. Wa jumlatun aw shibuha alladhi wusil kaman 'indil ladhi ibnuhu kaman 'indil ladhi bihi kaman 'indil ladhi ibnuhu kufil. Itu kita baru terang syatrul awal min bait yang ke-97. Dan masa pun dah tamat, insya-Allah tak apalah, kita berhenti dulu. Rasanya 95% apa yang anak-anak nak ceritakan, nak ulang kaji balik tu, anak rasa anak dah sebut, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita kena ulang kaji balik. Jangan sekadar anak baca, anak sekadar pemudah cara aja. Bukan untuk guru pemudah cara. Tentu kena cari lagi kalau ada orang yang boleh menjelaskan itu. Sebab ini penting. Jadi kita di mana tadi? Sampai kepada syair, akhirnya kata syair, bait yang ke-99. Kemarin ni duk berangan-angan dah, insya-Allah nak masuk bait ke-100, Allah tak izinkan lagi. Baru bait ke-99. Baru habis 98, 99 tak masuk.